Amma ba'du, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini diberikan keizinan oleh Allah untuk bertemu. Kita membaca semula kitab kita, iaitu kitab yang barakah yang dikarang oleh Al-Arif Billah Al-Alim Rabbani Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani. Kita sambung pada sembahyang sunat awwabin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, berkata pengarang, wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Yang kelima daripada sembahyang sunat. Yang kelima daripada sembahyang sunat. Ini memelihara segala jenis sembahyang sunat. Sembahyang sunat awwabin. Sembahyang sunat awwabin. Dan demikian lagi sunat memeliharakan awwabin, iaitu 20 rakaat dan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Jadi sunat awwabin ni paling kurang 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 20 rakaat. Subhanallah. Dan waktunya, waktu solat sunat awwabin ni, dan waktunya ialah di antara maghrib dan isyak, dan waktunya antara maghrib dan isyak. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita bangun solat sunat, bangun selepas sembahyang sunat maghrib, selepas daripada kita solat sunat ba'diyah maghrib, sunat rawatib itu, maka kalau kita bangun lagi, maka salah satu daripada nama solat sunat yang boleh kita bangunkan di antara maghrib dan isyak itu adalah solat sunat awwabin. Dan masanya di antara maghrib dan isyak, paling banyak rakaatnya 20 rakaat. Jadi kita bangun 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 20 lah. Dan paling kurangnya 2 rakaat. Nah, jadi ini antara solat sunat yang boleh dilakukan di antara maghrib dan isyak. Jadi amalan yang kita boleh buat di antara maghrib dan isyak, kalau kita tak nak balik rumah ataupun kita nak melaksanakan i'tikaf di masjid atau di surau, salah satu daripadanya adalah dengan membangunkan solat sunat awwabin. Solat sunat awwabin. Jadi kalau kita solat 2 rakaat, 2 rakaat, baru rakaat yang ke-12 dah masuk isyak, maka khair, boleh 12 rakaat. Kita solat sunat tak sampai 20 rakaat, contohnya awwabin, contoh 14 rakaat ataupun 18 rakaat, maka tak mengapa kalau kita tak selesaikan sehingga 20. Sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat. Jadi afdal solat sunat waktu malam ini adalah dengan mendirikannya masna, iaitu 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat kemudian salam, begitu. Lafaz niatnya ialah usalli sunnatal awwabin rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal awwabin rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat awwabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita niat sama-sama. Usalli sunnatal awwabin rak'ataini lillahi ta'ala. Jadi 2 rakaat kemudian salam lah. 2 rakaat kemudian salam. Maka boleh baca selepas Al-Fatihah pada rakaat pertama suratul Kafirun. Boleh kita baca surah Al-Kafirun rakaat pertama. Rakaat kedua boleh baca Al-Ikhlas selepas Al-Fatihah. Boleh tulis kat kitab saya. Al-Fatihah
kemudian Al-Kafirun, Al-Fatihah pada rakaat kedua, dan kemudian Al-Ikhlas. Habis itu berkenaan dengan solat sunat awwabin. Ini solat sunat yang tidak dituntut, ataupun solat sunat yang bukan muakkad. Solat sunat muakkad yang saya dah sebut dah sebelum ni 5 solat sunat muakkad. Apa dia? Yang pertama, solat sunat rawatib ada 12. Kemudian solat sunat witir, kemudian solat sunat duha, kemudian solat sunat hari raya, dan solat sunat tarawih pada bulan Ramadan. Ini 5 solat sunat yang hukum dia adalah solat sunat yang muakkad, yang sangat dituntut. Adapun yang ini adalah solat sunat yang tidak dituntut, bukan muakkad, bukan ghair muakkad. Bila kita sebut yang tak dituntut tu bukan maknanya yang tak perlu dibuat. Takut salah faham tu. Maksudnya ghair muakkad, bukan dituntut tu maksudnya bukan dituntut dengan tuntutan yang kuat. Dituntut juga untuk kita buat. Apa sahaja yang sunat itu adalah perkara yang dituntut untuk kita lakukan. Jadi jangan salah faham tu bila saya sebut solat sunat yang tidak dituntut, maksudnya tak payah buat. Bukan begitu maksudnya. Solat sunat yang tidak dituntut tu maknanya dia punya tahap solat sunat itu tak seperti solat sunat yang dituntut, solat sunat muakkad. Kemudian seterusnya yang keenam, sembahyang sunat zawal. Dan demikian lagi sunat zawal. Apa makna sunat zawal? Iaitu sunat gelincir matahari. Salli ala Sayyidina Muhammad. Usalli sunnataz zawali raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat zawal 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita baca niat sama-sama. Usalli sunnataz zawal raka'ataini lillahi ta'ala. Itu solat sunat dipanggil solat sunat zawal. Ini solat sunat gelincir matahari. Dari situ solat sunat gelincir matahari. Jadi bila gelincir matahari disunatkan untuk kita solat. Maka lafaznya usalli sunnataz zawali raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat gelincir matahari 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bila gelincir matahari? Ketika masuknya waktu zuhur. Dan demikian lagi 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Sembahyang sunat yang seterusnya, yang ke-7, iaitu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ini tuan antara amalan yang besar juga. Dan demikian lagi 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Lafaz niatnya usalli sunnata tahiyatil masjid. Begitu. Usalli sunnata dari atas usalli sunnata tahiyatil masjid dari bawah. Tahiyatil masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Ni kita nak sembahyang sunat ni setiap kali kita masuk masjid, maka kita sunat sembahyang tahiyatul masjid. Jadi cara niat solat sunatnya usalli sunnata tahiyatil masjid lillahi ta'ala atau raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, kita sama-sama niatkan usalli sunnata tahiyatil masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sembahyang sunat tahiyatul masjid ini bilakah masa? Ketika kita memasuki masjid, selagi mana kita belum duduk, sama ada di atas kerusi ataupun di atas lantai, selagi mana belum kita duduk, kita angkat takbir, maka masih lagi ada masa untuk solat. Tapi bila kita once kita dah duduk sahaja, kita dah duduk tanpa kita berniat untuk solat, maka terluputlah masa untuk solat sunat tahiyatul masjid. Terluput. Sallallahu alaihi wasallam. Mana terluput tu dah tak ada dah.
Sebab itu ada satu orang sahabat Nabi SAW masuk dalam masjid. Ketika itu Nabi menyampaikan khutbah. Nah, Nabi mengatakan bahawa Nabi melihat dia duduk dalam majlis. Duduk dalam majlis. Maka Nabi kata, "Qum." Nabi kata, "Kenapa kamu masuk dalam masjid tak menunaikan solat sunat 2 rakaat?" Maka dia pun bangun. Bila dia bangun, Nabi pun kata, "Tidak ada lagi solat sunat selepas kamu duduk." Gitu. Tak boleh solat sunat tahiyatul masjid setelah kita duduk. Bagi ustaz, orang yang solat sunat duduk ustaz, maka orang yang solat sunat duduk itu dia akan mulakan dengan duduk, maka ia tidak dikira lah sebagai orang yang kita kata orang yang sihat. Maka bila dia tak sihat, maka kelonggaran baginya, maka dia mendapatkan pahala tahiyatul masjid walaupun dia memulakan solat itu dengan duduk. Walaupun dia memulakan solat itu dengan duduk. Dia masuk masjid, nanti cari kursi, dia pun duduk, Allah usalli solat tahiyatul masjid. Maka tak mengaku sebab dia tak sihat. Ada pun orang yang kuat, kemudian dia duduk, kemudian dia nak bangun sembahyang dia tu dalam keadaan maka dia telah duduk tadi, maka tak dapat dia tahiyatul masjid. Jadi kalau nak tengok syarah tahiyatul masjid tu panjang-panjang dalam kitab fiqh yang panjang-panjang lah nanti. Yang ke-8, sembahyang sunat wudu. Ni sembahyang sunat wudu ni adalah amalan sahabat Nabi namanya Sayyiduna Bilal radhiyallahu ta'ala an, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat Nabi yang namanya Bilal ibn Rabah, yang merupakan amalan yang menyebabkan Nabi SAW terdengar suara hentakan kakinya di dalam syurga Allah di dalam peristiwa Mi'raj. Dalam peristiwa Mi'raj, ketika Nabi diangkat naik ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika itu Nabi mendengar hentakan kaki Sayyidina Bilal Ibnu Rabah di dalam syurganya Allah. Hebat Sayyidina Bilal. Muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kenal sahabat, sampaikan hentak kaki sahabat pun Nabi kenal. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kita tengok kawan kita daripada belakang, kita ingat kawan kita pusing, bukan kawan kita. Tak kenal kita dengan kawan kita. Nabi kenal sahabat tu, tak tengok muka, dengar hentakan kaki saja. Hebat Rasulullah. Mana betul nak bagi tahu, ulama kata nak bagi tahu bahawa rapatnya Sayyidina Bilal dengan Rasulullah SAW. Sehingga kan Nabi boleh hafal dan boleh ingat hentakan kaki Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala. Maksudnya Nabi dengan Sayyidina Bilal ni sangat rapat. Subhanallah. Maka Sayyidina Bilal, bila Nabi SAW dengar hentakan kaki Sayyidina Bilal, Nabi pun turun ke bumi. Setelah selesai peristiwa Isra dan Mi'raj itu, maka ditanya kepada Sayyidina Bilal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Bilal, apakah amalan yang kamu selalu lakukan dalam Islam ini? Dalam agama Islam ni, apakah amalan yang kamu selalu lakukan?" kata Nabi. Maka kata Sayyidina Bilal, "Aku tidak melakukan apa-apa yang lain daripada yang lain, ataupun aku tidak melakukan sesuatu yang hebat." Wahai Rasulullah, ni tawaduk Sayyidina Bilal. Bila ditanya, "Ya Rasulullah," dia ditanya dengan Nabi SAW. Maka kata Sayyidina Bilal, "Aku tidak ada melakukan apa-apa yang hebat dalam agama ini, melainkan jika aku selesai mengambil wuduk, aku tidak akan pergi melakukan apa-apa melainkan aku membangunkan 2 rakaat solat sunat." Inilah solat sunat wuduk namanya. Solat sunat wuduk. Maka bilakah solat sunat wuduk ini? Setiap kali kita ambil wuduk sunat solat sunat. Itu. Setiap kali kita ambil wuduk sunat untuk kita mendirikan solat sunat. Nama sunat itu adalah sunnatul wuduk atau sunnatul wuduk. Lafaz niatnya usalli sunnatul wudu'i rak'ataini lillahi ta'ala.
sahaja aku sembahyang sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sama ada sembahyang sunat itu di rumah ataupun di masjid. Sama ada kita ambil wudu itu di rumah ataupun di masjid. Dengan syarat di antara ambil wudu dengan solat tu itu tak terlalu jauh ataupun tak terlalu panjang masanya. Jangan terlalu jauh. Dah lepas ambil wudu nampak ada cerita drama sekejap, dia singgah siap tengok drama. Tengok drama 10 minit sebelum iklan. Tengok drama 10 minit, lepas tu dia nak sembahyang sunat wudu, maka terluput masa wudu, masa untuk dia solat sunat. Jadi solat sunat wudu ini adalah dia punya masa lah mubasyaratan, berterusan di antara ambil wudu dengan solat sunat itu, sekadar masa selesainya orang itu melakukan 2 rakaat solat. Maka itu masa untuk kita mendirikan solat sunat wudu. Dengan tahiyatul masjid boleh. Jadi kita solat sunat, yang mana yang utama itu tahiyatul masjid. Jadi kita masuk saja aku solat sunat tahiyatul masjid. Kenapa tahiyatul masjid utama? Sebab syarat tahiyatul masjid tak boleh duduk. Jadi bila kita solat sunat, niatnya usolli sunnatan tahiyatil masjid lillahi ta'ala. Dalam masa yang sama, detikkan dalam hati kita, ni pun solat sunat wudu juga dapat pahala. Begitu. Jadi pemberian ganjaran pahala Allah bagi itu atas kadar niat kita. Banyak kita niatkan, maka besar pahala yang Allah beri pada kita. Begitulah. Sebab itu belajar tu penting. Kenapa? Dengan belajar kita akan berniat. Kita dah faham, boleh, maka kita akan berniat seperti itu. Salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun kita nak asingkan pun boleh. Tapi tahiyatul masjid dulu. Tahiyatul masjid kalau kita nak asingkan, maka biasanya macam pandangan para ulama adalah menggabungkan kedua solat sunat. Jadi di antara solat sunat tahiyatul masjid, kita masuk masjid dengan solat sunat wudu, maka digabungkan kedua-duanya. Kalau kita nak asingkan, contoh nak solat sunat qabliyah dengan solat sunat wudu, kita masuk masjid ataupun kita dah dekat masjid, kita perbaharui wudu. Contoh nanti isyak ni perbaharui wudu, kita pun perbaharui wudu, kemudian kita solat sunat wudu 2 rakaat. Kemudian kita pun solat sunat qabliyah isyak 2 rakaat. Maka asingkan pun boleh. Ataupun nak gabung, kita nak solat sunat wudu dalam masa yang sama nak solat sunat qabliyah isyak. Maka kita pun angkat takbir, bukan solat sunat wudu tu, niat qabliyah isyak. Kenapa? Sebab yang utamanya solat sunat qabliyah isyak. Faham tak itu? Jadi solat sunat wudu ni tempelan, adalah solat sunat yang ditempelkan niat ni. Tapi kalau kita memang betul-betul tak ada sembahyang sunat qabliyah, tak ada sembahyang sunat tahiyatul masjid, tak ada sembahyang sunat ba'diyah, tak ada sembahyang sunat apa pun, maka semata-mata wudu, maka kita boleh untuk solat sunat wudu dengan usolli sunnatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Dekat rumah, dekat pejabat, dekat mana-mana kan, boleh. Dan sembahyang sunat wudu ni nanti kita bincangkan insya-Allah. Kemudian yang ke-9, sembahyang sunat musafir dan 2 rakaat solat sunat musafir. Jadi dan 2 rakaat sunat orang yang hendak pergi-pergian. Maksudnya dia nak bermusafir, dia nak berjalan. Sunat bagi orang yang hendak pergi-pergian. Jadi orang yang nak berpergian maksudnya orang nak musafir. Dua rakaat demikian lafaz niatnya. Usalli sunnatas safar rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat 2 rakaat sunat safar. Bukan sunat safar, sunat safar. Pakai sin. Hati-hati tu. Usalli sunnatas safar, bukan usalli sunnatas safar. Tu sad. Usalli sunnatas safar. Sahaja aku solat sunat safar. Ataupun saja aku solat sunat bermusafir, ataupun solat sunat musafir. Raka'ataini, 2 rakaat lillahi ta'ala, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala.
Ni mudah je juga ni. Kita cuba niat usalli sunnatas safar raka'ataini lillahi ta'ala. Begitu. Seterusnya pada solat sunat yang ke-10, ini kepelbagaian solat sunat. Sahaja aku sembahyang yang ke-10 ni adalah sembahyang sunat qudum. Apa makna qudum ibu ayah? Qudum ni makna solat sunat setelah kembali daripada musafir. Tulis situ. Solat sunat qudum ni adalah solat sunat yang kita baru balik daripada musafir. Contoh pergi KL, balik KL 3 hari, sampai Melaka balik lepas 3 hari selepas musafir. Sampai rumah sunat ambil sembahyang solat sunat qudum. Itu dia balik daripada musafir. Bukan dia sampai kat tempat yang dia musafir tu dia sembahyang, kan? Dia balik dah sampai rumah dia, tempat dia bermukim, tempat dia bermustautin. Maka kat situ dia solat sunat qudum namanya. Maka lafaz niatnya usalli sunnatal qudumi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat qudum, yakni solat sunat pulang daripada musafir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini hebatnya sebab orang yang boleh solat sunat ni, paling kurang tuan-tuan kita azam sekali dalam hidup kita nak sembahyang semua solat sunat ni. Sekali je paling kurang. Kalau buat lebih lagi baik. Solat sunat qudum balik musafir. Biasa orang sembahyang sunat musafir 2 rakaat. Balik daripada musafir jarang sembahyang sunat. Jadi kita azam untuk kita sembahyang sunat balik daripada musafir. Biasanya orang balik musafir dia dah keletihan sungguh. Berpergian dengan baju ni nak kena angkat, nak kena keluarkan barang daripada beg, nak kena keluarkan barang daripada kereta, nak kena angkat tu, nak kena angkat ni. Kereta pun dah baru masam dah. Masuk dalam rumah pula, tengok-tengok rumah pula berkembur. Masuk-masuk ada lipas berkeliaran. Oh, sakit mata. Jadi dia pun tak sempat nak sembahyang sunat. Dia pun boom dia pun pengsan. Biasa itu kan. Tapi orang yang subhanallah, dia bersyukur Allah izin dia pergi musafir, Allah izin dia untuk dia melihat ciptaan Allah, mungkin dia lihat suasana, keindahan dan sebagainya, ataupun dia melakukan ibadah umrah, haji dan sebagainya. Maka sunat bila dia sampai ke rumah dia untuk dia solat sunat qudum, iaitu kembali pulang daripada berpergian. Subhanallah. Mudah-mudahan saya azam dan kita semua azam untuk kita amalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat sunat taubat. Yang seterusnya solat sunat taubat. Sembahyang sunat taubat dan 2 rakaat sunat taubat. Ini biasalah. Kita biasa buat masa qiyamul lail bulan Ramadan. Demikian lafaznya yang usalli raka'ataini sunnatat taubat. Ini raka'ataini duduk depan. Duduk depan. Tuan-tuan punya kitab macam tu? Sama? Siapa ada pakai kitab lama? Saya tak bawa kitab lama. Kitab Jawi ada tak? Tak ada. Ada kitab Jawi? Tak ada. Maka ada beberapa kaedah. Ada beberapa kaedah. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lain, usolli sunnatat taubati raka'atain. Antaranya kitab Idaman Penuntut bagi menghuraikan yang kusut ada disebutkan, iaitu usolli sunnatat taubat.
didatangkan dengan sunat taubat dulu, seperti mana biasa kita solat-solat yang lain. Barulah rakaatain ini. Tapi salah ke Ustaz kalau kita muqaddamkan rakaatain ni, kita muakharkan yang sunat taubat, maka tak salah, tak mengapa, boleh. Usalli raka'ataini sunnatan taubat lillahi ta'ala. Tapi dengan syarat sunat taubat tu kita sebut belakang tu. Raka'atain itu sunat. Sunat taubat itu adalah benda yang perlu ditakyinkan, perlu ditakyinkan, ditentukan. Solat sunat ni solat sunat apa? Kalau kita tak solat sunat taubat, maka kita kena takyinkan, tentukan taubat. Tapi kalau kita usalli sunnah, sahaja aku solat sunat, maka kita tak ta'yinkan apa-apa, maka sunat itu dijadikan solat sunat mutlak. Jadi solat sunat mutlak, tak ada kait. Apa makna mutlak? Barang apa yang tidak dikaitkan dengan sesuatu. Contoh air. Air yang ni, air yang kita minum ni, air apa? Air lah, kan? Tapi kalau saya letak sirap, air si, dia kait dengan si. Kalau saya letak Milo, jadi air Milo. Tu yang kita tentukan tu lah, sirap, Milo, Holik, kopi dan sebagainya. Adapun kalau kita tunjuk air putih, saya tunjuk dulu. Tuan-tuan nak cakap ni apa? Air kowe Ustaz. Mana dia tahu air kowe? Tadi nampak Tuan Imam tak ada kowe. Dia kait dengan kowe sebab air kowe. Ni air apa Ustaz? Air mineral Ustaz. Jadi nampak Tuan Imam, okey, sekarang ni kita tak tahu. Kita tak tahu Tuan Imam tuang, kita tak tahu botol air yang Ustaz tu tuang. Tahu-tahu nampak air putih macam ni. Ni nama air apa? Air. Namanya apa? Air. Ni air mutlak lah ni. Maksudnya tak ada kait dengan apa-apa. Itulah. Itulah solat. Kalau kita tak tentukan, dia taubat, maka itu namanya solat sunat mutlak. Begitu. Hatta perkara itu adalah solat sunat rawatib. Sebelum zuhur, selepas zuhur, mesti kena sebut ba'diyah, mesti kena sebut qabliyah. Zuhur, ba'diyah, zuhur kena sebut. Itu dipanggil ta'yin, menentukan solat apa. Mesti kalau kita solat sunat yang pelbagai jenis ini, maka kita kena tentu. Adapun rakaatain ini itu sunat. Kalau kita tak sebut 2 rakaat pun tak apa. Tapi untuk kita memasukkan dalam ingatan fikiran hati kita tentang 2 rakaat itu, maka sunat kita lafazkannya. Habis itu. Jadi solat-solat taubat ni tuan, dia mesti datang daripada keinginan untuk kembali kepada Allah. Itu syarat dia tuan. Syarat. Sebab apa? Sebab solat sunat taubat ini syarat dia mestilah orang itu nak taubat. Kalau dia sembahyang sunat taubat tapi hati dia tak nak taubat, maka sembahyang tu je nama taubat, dia tak taubat. Itu. Jadi tujuan solat sunat taubat supaya musalli munibin lah, supaya orang yang solat itu kembali kepada Allah. Itu tujuan solat sunat taubat. Itu. Jadi taubat ni perlu solat ke Ustaz? Itu adalah perkara yang disunnahkan. Tidak perlu solat. Sebab taubat syaratnya bukan solat. Syarat taubat ada 3 je. Bagi dosa yang berkait dengan Tuhan, yakni Allah. Adapun dosa yang berkait dengan makhluk, hamba, manusia, maka ada 4 ditambah oleh Imam Syafi'i di dalam bab muamalat, di antara kita dengan saudara mara kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, ataupun manusia yang kita tidak kenal. Ada 4. Maka syarat taubat itu daripada 3 datang. Syaratnya, maka syarat yang pertama adalah menyesal. Maka orang solat sunat taubat tak menyesal, maka tak dipanggil taubat. Bukan makna solat sunat taubat dia pun taubat. Tak, belum tentu.
Sebab syarat kena kembali kepada syarat taubat. Syarat taubat yang pertama mesti menyesal. Mesti menyesal. Yang kedua, mesti dia meninggalkan serta-merta dosa dan maksiat itu. Yang kedua, ini syarat taubat. Mesti dia meninggalkan serta-merta dosa dan perkara maksiat itu. Yang ketiga, mestilah dia berazam. Azamnya itu, azam ni maknanya kuat untuk buat. Mengazam apa? Azam untuk meninggalkan dosa itu. Begitulah. Dosa itu, meninggalkan dosa itu. Ini 3 syarat utama dalam taubat. Ulang sekali lagi, apakah syarat taubat yang pertama? Mesti an-nadamu, menyesal. An-nadam. Sebab tu kita selalu zikir tubna ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ila Allah. Ya Allah, kami kembali kepada Engkau ya Allah. Salah satu daripada ulama kata, macam mana cara untuk kita betul-betul kembali pada Allah? Maka kita kena sebut, aku menyesal ya Allah. Aku menyesal dosa yang aku buat ini ya Allah. Salah satu daripada sebut. Sebab tu kadang kita marah anak kita atau marah murid kita, awak menyesal tak ni? Kita suruh dia sebut, saya menyesal, Alung menyesal mak, abang menyesal mak. Kita sebut. Kenapa? Sebab salah satu daripada syarat taubat, iaitu nak kembali kepada Allah itu mesti menyesal. Sebab tu kita sebut wa nadimna dan kami menyesal ala ma fa'alna, atas apa yang kami telah perbuat, atas apa yang kami pernah lakukan. Ini tuan-tuan, ulama dulu ajar kita, hari ini tak sebut. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita nak doa malam-malam ataupun lepas sembahyang sunat isyak ni tuan-tuan, masa yang paling afdal kita taubat. Kenapa? Sebab kita dah habiskan masa satu hari kita. Daripada tidur semalam, bangun tidur, kita bangun buat kerja sekian, buat kerja sekian. Ni dalam perjalanan kehidupan kita ni penuh dengan maksiat dan dosa yang kita buat. Sama ada dosa itu kita teringin nak buat ataupun kita tak sengaja nak buat, ataupun dosa itu kita tak perasan, ataupun dosa itu kita tahu ataupun kita tak tahu, tetap manusia itu akan jatuh kepada dosa. Maka di akhir kehidupannya, sebelum dia tidur, maka disunnahkan untuk dia kembali kepada Tuhan, iaitu kembali bertaubat dengan sebenar-benar taubat, iaitu taubat yang dengan 3 syarat tadi tu. Salah satunya adalah dia menyesal. Sebab tu lepas sembahyang solat sunat isyak ni, 3 benda tu kita sebut. Astaghfirullahalazim, minta ampun dengan Allah. Kan? Kemudian kita kata, ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, mengaku banyak dosa. Yang kedua, ya Allah, aku menyesal ya Allah atas dosa yang aku buat ya Allah. Kalau kita boleh senaraikan dosa, kita senaraikan dosa kita. Ya Allah, tadi siang aku tertendang kucing ya Allah. Tadi siang aku termaki kawan aku ya Allah. Tadi siang Kemudian kita pun kembali kepada Allah. Kalau dia ada kaitan dengan manusia, maka wajib kita mohon maaf. Tambahan yang keempat tadi, kalau ia berkait dengan manusia, wajib kita minta maaf untuk menyelesaikan 3 perkara yang awal itu. Tapi kalau kita tak memohon maaf, 3 perkara yang awal itu kita buat sekalipun, tetap ia tidak memadai untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak memadai. Kalau kita ada ambil, ada curi, ada terguna, terpinjam, maka perlu kita pulangkan semula hak
orang yang kita ambil ataupun yang kita gunakan hartanya, ataupun kalau berkaitan dengan maruah lagi lah tuan, kita kena kembalikan maruah dia. Sebab tu ada benda yang kita kena tarik balik. Tarik balik. Apa yang awak cakap pada saya tu, tarik balik. Apa makna tarik balik? Maknanya kembalikan maruah. Setelah kita calahkan maruah satu orang Muslim, kalau benda itu tak berasas, tak ada dibuktikan, tidak dipanggil di mahkamah, tidak dibuat siasatan, tidak ada apa-apa bukti yang mensabitkan perkara itu betul-betul ia lakukan, maka kita sedang mencalarkan maruahnya. Maka kata Nabi SAW, mencalarkan maruahnya ini adalah satu-satu daripada dosa-dosa besar seseorang kepada seseorang yang lain. Jadi jalannya macam mana? Kena tarik balik atau kena mohon maaf. Kita kena kembalikan semula maruah orang tersebut. Kita kena kembalikan. Kalau kita cakap dalam keadaan di khalayak ramai, maka kita kena kembalikan maruah itu di khalayak ramai. Kalau kita cakap tu dalam keadaan 2-3 orang sahaja yang dengar, maka kita kena kembalikan, wajib 2-3 orang yang sama tu yang dengar. Cuba tuan-tuan bayang betapa susahnya kalau kita mencalarkan imej seseorang itu di khalayak ramai. Penat nak jawab tuan-tuan. Kalau betul itu adalah perkara yang mencalarkan maruahnya, itu pun tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, siapa sahaja yang tutup aib seorang manusia, Allah akan tutup aibnya, kan? Jadi benda ni adalah benda yang kena hati-hati supaya kita tak mencalarkan mana-mana maruah umat Islam ataupun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 syarat tu jaga. Dan tambahan bagi orang yang berurusan dengan manusia adalah dia memohon maaf kalau itu adalah tidak ada kaitan dengan harta. Kalau ada kaitan dengan harta, hendaklah dipulangkan ataupun dia kena selesaikan harta tersebut, sehinggalah tuan punya badan redha dengan apa yang dia buat. Jadi sunat lepas kita solat sunat isyak tu, kita duduk sekejap, tundukkan kepala kita, ingatkan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun, istighfar 3 kali. Kemudian kita sebut, ya Allah, aku mengaku dosa-dosa aku yang aku buat, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah, aku menyesal, ya Allah, atas dosa yang aku buat itu, ya Allah. Kemudian kita pun istighfar kali yang terakhir, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wahai Allah, tidak ada Tuhan yang boleh mengampunkan melainkan Engkau, ya Allah. Kalau aku tidak diampunkan, ke manakah aku ingin cari keampunan ini, ya Allah? Kerana keampunan ini hanyalah Engkau yang memberikannya. Begitulah. Jadi kita merayu di depan Allah, kita puji Allah. Engkau lah yang maha penerima taubat, Engkau lah yang maha pengampun. Ini pujian kepada Allah. Bila kita nak minta Allah ampunkan kita, puji Allah. Kita kena cakap, tak ada tempat yang boleh aku minta ampun melainkan Engkau, ya Allah. Tak ada tempat yang boleh kita minta ampun melainkan Allah, melainkan Engkau, ya Allah. Ini lebih hebat lagi, tuan-tuan. Sebab tu dia kena ada seni, tuan-tuan. Sebab tu ulama ni apa dia? Dia ajar seni memohon ampun. Apa seni dia? Yang pertama, menyesal. Yang pertama. Yang kedua, mengaku. Yang ketiga, puji Allah bahawa tidak ada Tuhan yang boleh memberikan keampunan melainkan Allah. Ni kena puji. Ni 3 benda ni kena buat kalau nak diampunkan cepat dosa itu. InsyaAllah tuan-tuan kalau buat, Allah akan selesaikan urusan tu. Kadang-kadang kita ada masalah tersepit, kadang-kadang kita ada masalah anak, kadang-kadang kita ada masalah keluarga. Tuan-tuan bangun je malam, solat sunat 2 rakaat, habis solat sunat ataupun dekat dalam sujud yang akhir, tuan-tuan sebut 3 benda ni. Kalau dalam solat, jangan sebut dalam bahasa Melayu lah, betikkan dalam hati. Dan kalau luar solat, doa 3 benda tu kena sebut. Apa dia? Ya Allah, aku menyesal. Tambahlah apa dia yang kau menyesalkan.
Ya Allah, aku menyesal atas dosa aku buat sekian-sekian, aku buat sekian-sekian dosa, aku buat sekian-sekian dosa. Dan aku mengaku, ya Allah, akulah orang yang melakukan dosa itu, ya Allah. Ni kita kena buat yang kedua, iaitu mengaku. Yang ketiga, soalnya ala Sayyidina Muhammad, kita kena puji Allah. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun. Tidak ada Tuhan yang boleh mengampunkan melainkan Kau, ya Allah. Makna betul, kita serah diri bulat-bulat dengan Allah. Nah, kemudian kita cakap ini lebih seni lagi, lebih dalam lagi. Kalau kau tidak ampunkan aku, ya Allah, kepada siapakah lagi aku boleh minta untuk diampunkan dosaku, ya Allah. Ini confirm kalau Allah dengar, tuan-tuan, Allah ampun dosa waktu tu. Jadi ini adalah amalan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, tuan, seseorang itu dia lebih mulia daripada orang yang beribadah dalam keadaan sombong. Walaupun dia tu titlenya abid, orang yang beribadah, tetapi dalam keadaan dia berbangga diri, dia beribadah, lebih rendah martabat dia berbanding orang yang berdosa, memohon ampun kepada Allah dalam keadaan merendahkan diri dan tidak memandang orang lain itu lebih buruk ataupun lebih rendah daripadanya. Bahkan dia memandang orang lain itu lebih mulia daripada dirinya kerana dia adalah pendosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu terkadang pendosa itu lebih mulia daripada orang yang melakukan ibadah dalam keadaan dia sombong. Betul dah. Jadi sebab itu kalau kita tak boleh nak lawan ahli ibadah dalam mengerjakan ibadah yang banyak, maka kita kena lawan menjadi orang yang bertaubat, orang yang berdosa, yang berlumba-lumba ataupun berkejar-kejar memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kalau kita tak boleh nak jadi ahli ibadah, buat ibadat banyak, maka jadilah ahli istighfar, jadilah ahli menyesal, jadilah ahli mukir, orang yang mengaku dengan Allah SWT akan dosa dan kesalahan. Sebab apa? Sebab itu terkadang mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak? Ini taubat. Dan seterusnya nanti insya-Allah kita akan sambung solat sunat yang seterusnya, iaitu solat sunat berkahwin. Solat sunat kahwin pun ada, Ustaz? Ya, ada. Soalan ke? Silakan anda, ayah-ayah, ibu-ibu. Ya, saya. Jadi kita beli pasar, kita beli ikan. Lepas tu bukannya ikan yang kita beli oleh punya, balik pasar tu, marahkan orang tu, saya bukan ikan saya ni. Tapi nak buat macam mana? Cakap dengan dia lah, jangan cakap dengan saya. Saya mengajar kuliah maghrib, saya tak jual ikan. Nak hukum siapa? Nak hukum orang yang beli ke nak hukum orang yang jual? Ni tak tanya. Kita nak hukum je kita ni. Nak hukum siapa? Okey, saya bagi dua-dua. Hukum orang yang beli, dia kena balik. Sebab bukan benda yang dia beli, bukan barang yang dia beli, dia kena pulang balik. Itu tanggungjawab dia. Bukan dia sedap makan je lah ikan ni. Kalau ikan siakap beli dapat kembung, marah betul dia. Tapi siakap beli dapat jenahak, tak apalah. Ini tak adil. Jadi tanggungjawab orang yang beli, dia kena pulang balik ikan tu. Walaupun ikan tu lagi mahal daripada ikan yang dia beli, walaupun ikan tu lebih murah daripada ikan yang dia beli, tanggungjawab dia apa? Bukan benda yang dia akad. Saya beli ikan siakap 2 kilo dengan harga sekian, dia tak akad tu. Dia akad tu tapi dapat jenahak, pulang balik.
Ini dia nak marah kalau dia dapat kembung. Kembung dia marah, tapi kalau dia nak tak marah. Ini masalah. Okey, itu yang pertama. Apa dia? Tanggungjawab orang beli kena pulang. Dia kena cakap dengan tuan kedai, dia kata, "Tuan, saya minta maaf, saya tersilap ataupun tuan tersilap. Saya tahu tadi saya bayar sekian-sekian harga. Nah, dengan sekian-sekian kilo, dengan sekian-sekian ikan. Tapi yang saya tengok dalam plastik saya, sekian-sekian ikan, sekian-sekian kilo, dengan harga yang saya tak tahu. Maka adakah betul jual beli kita?" Maka kita, itu bahasa buku lah ibu-ibu. Tapi tak payahlah cakap begitu. Sekian. Tak payah cakap begitu. Cakap dia macam bahasa kita cakap, "Tuan, saya beli ikan tadi ni macam tersalah lah, boleh tolong tengok tak?" Macam tu je lah kan? Oh, dia kata, "Okey, tak apa, saya tengok." Jadi kalau dia tak nak tengok, tapi kalau dia tak nak tengok, cakap macam ni, "Saya rasa dalam ni jenahat, saya beli siakap." Terus dia ambil plastik tu, saya tukarkan. Nah, contoh kan. Ada pun orang yang jual, maka mungkin berlaku kesilapan. Kadang dia kan banyak plastik tu kan warnanya gelap, dalam tu tak nampak ikannya apa kan. Tapi kalau orang yang tak mahir kan, mungkin pekerja dia tu pekerja baru kan, toke dia mungkin mahir. Yang pekerja baru ni baru kerja 2 minggu, jadi dia pun tak kenal lagi ikan antara ikan, ataupun dia tertukar plastik. Customer ni punya plastik dia terambil, customer ni punya plastik dia bagi kat customer lain. Maka itu kesilapan pada penjual ataupun peniaga. Maka kita kena kembalikan semula macam saya cakap tu. Jadi hukumnya kena balik, pulang balik. Sebab bukan itu yang kita akadkan. Kalau kita akadkan ikan siakap yang kita kena ambil bawa balik. Kalau kita akadkan kembung yang kita bawa balik. Kalau kita bawa balik benda lain, sebab itu masa kita nak masuk kereta tu, masa tu jengah ikan apa yang sama. Beli ikan siakap, tengok lobster contoh. Maka kan lain tu. Dia pun kata, "Oh, tak apalah, lobster sekali-sekala makan lobster." Dia kena patah balik dan kena pulang semula. Nah, kalau dia kata kita pun nak lobster tu, tuan kedai kata, Tuan, ikan tuan tadi tu saya dah terbagi kat customer lain." Contoh, kalau customer tu pulang balik, ada rezeki tuan, nanti saya pulangkan ikan tu. Tapi kalau tak boleh ke tuan ambil lobster ni, saya gantikan dengan ikan. Kita tak nak, saya nak juga ikan. Jadi kena tunggulah. Sebab tuan-tuan kedai tu dia dah bagi pada customer lain. Maka kat situ dia ada masa yang dia perlu gunakan untuk dicari balik ikan. Kalaulah tuan customer dia tu terus masak ikan yang kita beli tu kan, macam mana nak buat? Betul tak? Rezeki tak ada lah. Tetap kita bayar. Tapi saya dah bayar ni. Jadi kita orang yang beriman kan, Allah kata rezeki kita tak ada hari tu. Dah, tuan kedai tu dah berusaha dah. Janganlah kita nak bergaduh dengan tuan kedai. Dia dah berusaha dah. Tapi kita mintalah jaminan dia apa yang awak nak bagi kan, ataupun ditukarkan benda lain dengan persetujuan kita. Maka kalau kita setuju, contoh dia nak tukarkan dengan ikan yang lebih kurang, ikan merah ke, ikan serkut ke, jadi maka boleh, tak mengapa. Kalau kita setuju, tak apalah, saya pulang balik harga ikan jenahak yang tuan beli ataupun ikan siakap yang tuan beli, saya kurangkan balik dengan harga ikan sekian. Dia pulang balik duit tu mengikut kadar belian yang sepatutnya. Boleh lah? Boleh ibu? Jawabnya boleh. Jadi nak tanya hukum macam mana pula? Itulah hukumnya. Jawab je begitu. Saya tak boleh nak kata orang tu salah, saya tak boleh nak kata kita salah, tak boleh nak kata orang tu betul, kita betul. Sebab dalam niaga ni dia ada benda yang kita tak nampak. Jadi secara keseluruhannya itulah cara dia. Wallahu a'lam. Soalan lain. Bulan Rabiul Awal ni banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kalaulah
duri tertusuk di kulit ataupun di badan tubuh umatku, aku akan terasa sakit. Nabi kata kalau duri tertusuk di tubuh umatku, aku terasa sakit, kata Nabi. Mana apa? Kalau kita ni disusah, kalau kita ni sakit, Nabi pun akan rasa sakit juga. Subhanallah, subhanallah. Maka kita kalau Nabi sakit, kita tak terasa pun sakit. Maka kita bukanlah orang yang mencintai Nabi. Bagaimana caranya? Bila Nabi dihina, bila Nabi direndah-rendahkan, sunnah Nabi diremeh-remehkan, warisan Nabi, ilmu Nabi tidak dihargai. Nah, apa dia yang Allah Subhanahu wa taala wariskan melalui Nabi? Ilmunya, sunnahnya, keturunan zuriatnya, ada cucu-cucunya, kita tak hargai. Maka ini adalah perkara yang menyakitkan hati Nabi SAW. Nah, subhanallah. Maka jangan kita buat perkara yang Nabi tak suka. Mudah-mudahan itulah tanda cinta dan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ramai orang boleh cerita tentang cinta, orang boleh cerita tentang rindu pada Nabi, orang boleh cerita tentang untuk mengasihi Nabi dengan buat sunnah sana, buat sunnah sini, selawat banyak-banyak, betul tak? Tapi orang terlupa salah satu daripada perkara yang menyukakan Nabi itu adalah perkara yang menyebabkan Nabi sayang dan cinta pada kita. Akhirnya kita mencintai Nabi. Apa dia? Perkara-perkara yang Nabi wariskan, maka kita rebut sungguh-sungguh. Perkara-perkara yang Nabi tinggalkan, kita belajar sungguh-sungguh. Perkara-perkara yang Nabi tinggalkan, contohnya anak cucu Nabi, contohnya Nabi wariskan para ulama, mereka hadir di tempat kita. Jangan kita biarkan, jangan kita tengok drama dekat masjid, dekat rumah kita. Silakan duduk di depan ulama, belajar, baca kitab dan sebagainya. Kerana itu adalah salah satu daripada perkara yang menyukakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang solat jemaah, perkara yang menyukakan hati Nabi. Kita datang belajar, sukakan hati Nabi. Kita berselawat, sukakan hati Nabi. Maka kita jadi orang yang faham perkara itu. Apa sahaja yang membenarkan Nabi SAW, maka kita pertahankan dan kita usahakan untuk buat. Apa sahaja yang menyebabkan Nabi sakit, maka kita tinggalkan. Cuba bayang, kalau tertusuk duri dekat tubuh umat pun Nabi kata aku sakit. Cuba bayang di akhirat nanti, Nabi nak melihat dengan mata Nabi umat-umat Nabi yang dimasukkan dalam api neraka Allah, dibakar oleh Allah dengan neraka Allah. Tidakkah Nabi hancur hatinya melihat umatnya dibakar oleh Allah SWT? Oh, ini tuan-tuan, sebab tu Nabi nak sangat semua umat Nabi masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara dia? Kita kena jaga keluarga kita, jaga anak kita, zuriat kita, keturunan kita, supaya mereka kenal Nabi, supaya mereka kenal agama ni, supaya mereka pertahankan akidah mereka, supaya mereka sayang Islam ni, sehingga mereka boleh pertahankan Islam ni dalam tubuh mereka, hati mereka, keluarga mereka, masyarakat mereka, kampung mereka, taman mereka. Sebab tu kita buat maulid. Kenapa kita buat maulid? Sebab kita nak seluruh orang ni tahu tentang kelahiran Nabi, kenal Nabi, tahu cerita Nabi, tahu kasih sayang Nabi kepada umat. Kadang-kadang kita tak sayang Nabi sebab kita tak kenal yang bahawa Nabi itu sayang kepada kita. Maka mudah-mudahan bulan Maulid 1445 Hijrah ini menyuntik semangat kita untuk sentiasa terus mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam wal afu minkum. Saya mohon maaf atas kekurangan penyampaian pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.